Assalamualaikum. Selamat datang ke Omar Didik bagi subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Untuk hari ini, kita akan masuk subtopik yang kedua dalam bab reka bentuk sistem vertigasi. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini adalah kita akan kena pasti komponen utama vertigasi dalam penyediaan reka bentuk. Awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 108. Okey, kita tengok dulu dari segi komponen utama dalam sistem vertigasi ni. Kita ada 3 komponen utama iaitu sumber. Iaitu sumber ni adalah tempat untuk kita nak simpan bekalan nutrien. Okey, yang kedua adalah medium. Medium ni laluan penyampaian nutrien. Okay, yang ketiga kita ada alur keluar, iaitu alur keluar ni tempat keluaran nutrien kepada tanaman lah. Iaitu kalau sumber ni contohnya macam tangki, kalau medium ni contohnya macam pipe yang kita akan guna. Kemudian alur keluar ni, alur keluar ni keluaran nutrien kepada tanaman kita. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, komponen sistem vertigasi komersial ni ada beberapa lah, iaitu kita ada tangki nutrien, kita ada pam air, kita ada set penitis, tube mikro dan juga nipple, dan juga kita ada penapis, alat pengatur masa dan juga pipe ladang. Okey, nanti kita akan tengok satu persatu. Okey, kita tengok yang pertama dahulu, tangki nutrien. Okey, tangki nutrien ni fungsinya apa? Fungsinya untuk kita nak menakung larutan baja. Jadi nanti kita akan letakkan larutan baja kita ke dalam tangki inilah, tangki nutrien ni. Okey, seterusnya kita akan gunakan pam air. Iaitu pam air ni fungsinya apa pula? Untuk kita nak pam lah. Pam apa? Pam larutan baja daripada tangki. Daripada kita dah letak larutan baja dekat dalam tangki ni, pam akan pumpkan daripada tangki kepada sistem pengairan kita. Okey, jadi itu adalah fungsi pam. Okey, seterusnya kita tengok pula set penitis, tube mikro dan juga nipple. Ini adalah penitis. Kita ada tube mikro dan juga nipple. Nipple ni dia beralur dua. Dia ada sini boleh guna, sini pun boleh guna. Jadi dekat sini nanti kita akan sambungkan penitis ni pada tube mikro pada hujung sini, dan hujung lagi satu kita akan sambungkan kepada nipple beralur dua ni. Okey, kita tengok dari segi fungsinya. Fungsinya penitis ni kita akan letakkan berdekatan dengan pangkal tanaman kita, pada akar tanaman kita. Jadi nanti akar tanaman kita akan dapat baja lah, larutan baja dan juga air. Okey, seterusnya tube mikro. Tube mikro ni akan disambungkan pada nipple beralur dua ni dan juga pada penitis. Dia ada dua ni lah, ada dua lubang ni. Satu kita sambungkan pada penitis, satu kita sambungkan kepada nipple beralur dua. Okey, seterusnya nipple beralur dua ni fungsinya adalah kita akan masukkan ke dalam lubang pipe yang kita akan tebuk. Okey, seterusnya kita tengok pula penapis. Komponen seterusnya adalah penapis, iaitu penapis ni fungsinya untuk kita nak tapis benda asing daripada masuk ke dalam sistem pengairan kita. Kita tak naklah sistem pengairan kita ni airnya kotor. Jadi kita gunakan penapis untuk kita elakkan daripada benda-benda asing masuk dekat dalam sistem pengairan kita. Boleh menyebabkan sumbat ataupun sebagainya lah. Okey, penapis ni untuk diingatkan, penapis ni kalau kita guna, kita kena sentiasa bersihkan dia. Macam kita tapis air dekat rumah kan, kita kena cuci. Kalau tidak, kalau kita tak cuci, kita akan minum air yang kotor kan. Sama juga macam penapis untuk sistem vertigasi ni, kita kena sentiasa cuci supaya tak ada bakteria lah. Okey, seterusnya adalah alat pengatur masa ataupun timer. Timer ni fungsi dia untuk kita nak pastikan penyaluran larutan baja dilakukan pada masa, kekerapan dan juga kuantiti yang kita dah tetapkan. Jadi dekat sini kita boleh set lah dari segi masa, berapa kerap alurkan pembajaan kita dan juga air. Dekat sini kita boleh set lah. Okey, dekat alat pengatur masa kita. Seterusnya adalah pipe ladang. Pipe ladang ni kita ada 3, iaitu kita ada pipe utama, pipe sekunder dan juga pipe tertier. Ketiga-tiga pipe ni mempunyai saiz yang berbeza lah. Tapi
saiz pipe utama dan saiz pipe sekunder ni dia sama je, iaitu 32 mm hingga 40. Sama je saiz pipe utama dan juga saiz pipe sekunder ni. Okey, saiz pipe tetia je yang berbeza, dia lagi kecil, iaitu 16 mm hingga 20 mm. Okey, kita akan gunakan selalunya lah pipe-pipe ni kita akan gunakan bersama-sama dengan bahan penyambung. Okey, bahan penyambung ni kita ada macam ginilah, soket sama, siku 90, T sama, injak penahan, penyambungan L, penyambungan T dan juga penyambungan lurus. Kalau macam jenis macam ni, kita akan gunakan untuk pipe tetia sahaja. Ini adalah untuk macam pipe poli lah. Okey, kalau macam gini, untuk penyambungan yang ini kita akan gunakan untuk pipe utama dan juga pipe sekunder, sebab yang ini dia lebih besar. Dia punya penyambungan tu dia lebih besar saiznya. Okey, seterusnya kita tengok pula, dekat dalam kita buat sistem vertigasi ni kita ada dua komponen utama ni lah. Ni benda paling penting jugalah, iaitu bekalan elektrik dan juga sumber air. Bekalan air ni fungsinya adalah untuk kita nak bekalkan kuasa pada pam air kita kan. Pam air kita tak ada kuasa, tak ada bekalan elektrik. Macam mana pam air nak dipampkan larutan baja kita kepada tanaman kan? Jadi bekalan elektrik sangatlah penting dekat dalam sistem vertigasi. Begitu juga dengan sistem air. Sistem air, sumber air ni adalah untuk diperlukan kuantiti yang banyak. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan tanaman kita cukup air. Kita tak nak tanaman kita tu ada yang tak dapat air ataupun sebagainya. So, kita memerlukan kuantiti yang banyak. Selalunya sumber air ni dalam sistem vertigasi kita memerlukan nilai pH ni lah, iaitu 5.5 hinggalah 6.5. Okey. So, macam mana kita nak check nilai pH air ni kan? So, kita akan check dengan menggunakan pH meter dan juga EC meter. Di mana kita gunakan pH meter ni, kita just celup je, bukan celup kesemuanya lah, celup pada hujung ni pada air yang kita nak gunakan. Pastikan mempunyai nilai pH 5.5 hingga 6.5 sahaja. Okey. Yang terakhir adalah sumber air. Sumber air ni selalunya dalam sistem vertigasi kita akan gunakan sumber air daripada sungai, kolam, tasik ataupun telaga. Okey. Seterusnya kita tengok pula dari segi keperluan asas yang perlu, keperluan apa je yang perlu untuk kita nak buat sistem vertigasi ni. Okey, kita perlukan tangki larutan baja, larutan stok baja, media tanaman, biji benih dan juga alat pengukur. So kita kena adalah keperluan asas ni untuk kita nak buat sistem vertigasi ni. Okey. Kita tengok komponen sistem vertigasi komersial, iaitu tangki larutan baja. Tangki larutan baja ni kita kena ada dua. Sebab apa? Sebab baja kita ada dua jenis. Sebab tu kita kena ada dua tangki larutan baja, iaitu yang first ni untuk larutan baja stok A dan satu lagi ni adalah larutan baja untuk stok B, di mana kedua-dua tangki larutan baja ni untuk kita menyediakan parti baja vertigasi kita. Okey. So, larutan stok baja. Larutan stok baja ni kita ada dua lah. Kita ada dua, A dan juga B. Di mana larutan stok baja kita ni dia dalam bentuk serbuk. Dia dalam bentuk serbuk, dia ada A dan juga B. Jadi, kalau kita nak gunakan baja kita ni, kita kena larutkan terlebih dahulu. Lepas tu barulah kita boleh guna kita punya larutan baja ni. Okey, so pastikan kalau kita nak gunakan baja kita ni, kita kena ada sukatannya lah. Okey, kita tengok pula macam mana kita nak sediakan larutan baja ni. First kali kita kena ada 1 liter stok baja A. Jadi dekat sini kita dah campurkan lah yang serbuk tadi tu, kita jadikan dia larutan. Kemudian kita kena ada 100 liter air, di mana kedua-dua ni kita akan larutkan dekat dalam tangki A. Okey, sama juga dengan larutan B, di mana kita perlukan 1 liter stok baja B, kita perlukan 100 liter air, kemudian kita larutkan dekat dalam tangki B. Berbeza
larutan stok baja A dan juga stok baja B. Okey, lepas tu apa kita akan buat? Lepas kita dah larut baja A dan juga baja B, kita akan sediakan lagi satu tangki, iaitu kita sediakan satu tangki C lah. Di mana kita akan campurkan parti baja A dan juga parti baja B dekat dalam tangki C. Tangki C ni kita sediakan sekali dengan air dekat dalam dia. Pastikan kita mempunyai sukatannya lah. Contohnya macam kalau cili ada sukatannya, kalau nak tanam tomato ada sukatannya. Kena ikut sukatan-sukatannya lah. Okey, lepas kita dah campurkan, kita kena kacau dengan sebatang kayu supaya kita punya parti A dan parti B ni sebati lah. Contoh macam kita nak buat air kan, mana ada kita buat air, kita campur gula. Contoh kita nak buat air Milo, kita campur gula, susu, Milo. Kita tak biar pun macam tu kita terus minum. Tak ada kan, kita mesti kacau dulu bagi sebati baru kita minum. Macam tu juga parti A dan parti B dengan air ni, kita kena kacau bagi sebati semua, barulah kita boleh guna. Okey, seterusnya kita tengok pula dekat dalam sistem fertigasi ni kita ada jenis-jenis media tanaman kan. Kita tak gunakan tanah, kita gunakan media tanaman seperti kokopit, sekam padi dan juga pit moss. Okey, kita tengok kokopit ni apa. Kokopit ni adalah dia bahan semula jadi yang diperbuat daripada sabut kelapa. Sabut kelapa tahu kan, kelapa yang kering tu. Kokopit ni dia mudah reput. Kelebihan kokopit ni dia boleh mengekalkan kelembapan dan juga pengudaraan pada kita punya media tanaman. Okey, seterusnya adalah sekam padi. Sekam padi ni padi kan. Kalau padi ni dia biji padi. Biji padi yang dah kita kisar. Maka jadilah sekam padi. Okey, sekam padi ni kita ada dua lah, iaitu kita ada sekam padi mentah. Okey, mentah yang warna coklat-coklat ni. Okey, sekam padi bakar. Sekam padi bakar yang warna hitam ni, kita bakar biji padi tadi. Okey, seterusnya adalah pit moss. Pit moss ni diperbuat daripada lumut sphagum. Lumut sphagum ni, lumut ni dia akan dikomposkan. Dia tak adalah lumut ni saja, dia ada rumput dan sebagainya lah, iaitu tapi lumut sphagum ni dia salah satu benda yang penting lah untuk nak buat pit moss ni. Dia komposkan lumut sphagum ni, kemudian terjadilah pit moss. Okey, itu adalah media tanaman yang kita guna dekat dalam sistem fertigasi. Seterusnya adalah pemilihan jenis dan juga varieti tanaman, di mana kita kena pilih dahulu, kita kena pilih jenis tanaman dan juga varieti yang sesuai lah. Sesuai dengan apa? Dengan persekitaran dari segi suhu, kelembapan udara dan juga tahap pengurusan. So contoh kalau kita nak tanam strawberry, macam mana suhunya? Kalau kita nak tanam tomato, apa suhunya? Kelembapan udara yang macam mana diperlukan? Macam gitulah kita kena berdasarkan faktor-faktor ni kan. Okey, kalau kita nak tanam menggunakan sistem fertigasi ni, first kali kita kena semai benih kita dekat dalam dulang semayan dahulu. Ini contohnya dulang semayan kita lah, ada bentuk bulat macam ni, ada bentuk petak. Terpulang kepada awak nak guna yang mana satu. Okey, yang pastinya kita kena semai dahulu benih kita dekat dalam dulang semayan, iaitu selepas je 2 minggu kita semai, okey, pokok akan tumbuh sedikit kan. Okey, jadi lepas je kita pokok dah tumbuh sikit, barulah kita pindahkan anak pokok kita, anak benih kita dalam polybag untuk pertumbuhan yang seterusnya. Okey. Okey, seterusnya kita tengok dari segi pengurusan tapak dan juga alatan pula. Kita tengok dari segi pengurusan tapak dan alatan. Okey, yang pertama adalah pemilihan tapak. Kita ada sumber air dan juga anggaran kos. Okey, kalau pemilihan tapak ni, kita kena pastikan sistem fertigasi ni kita memerlukan tapak yang rata. Sebab apa? Sebab kita nak aliran air baja kita pada semua tanaman sama sahaja. Kita tak nak ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang sikit. So kita nak seragam je dekat situ. So kita kena pilih tapak yang rata. Seterusnya adalah kuantiti baja yang sama ke setiap pokok penting untuk kita nak capai tumbuhan yang seragam. Sebab itulah kita gunakan sistem fertigasi ni. Kita nak kita punya tanaman tu seragam je pembesaran dia tu.
Okey, dari segi sumber air pula. Sumber air ni kita memerlukan sumber air yang bersih. Contohnya air kolam, air tasik, sungai, air mata air ataupun air paip. Macam mana kita nak pastikan air yang kita guna tu air yang bersih? So kita kena pastikanlah dengan kita menggunakan pH meter. pH meter iaitu kita akan periksa lah kita punya air tu, nilai pH air kena sesuai, iaitu 5.5 hingga 6.5 tadi kan. So kena bersesuaian lah. Kalau lebih kita tak boleh guna air tersebut. Okey. Seterusnya dari segi anggaran kos pula. Anggaran kos ni kita kena kenal pasti dahulu kos ataupun modal permulaan sebelum memulakan projek. Contoh kalau macam kita nak buat sistem fertigasi ni, kita kena pasti kalau dulu kosnya berapa, baru kita boleh buat projek kita. Okey. Anggaran kos ni dia termasuk sistem pengairan, polybag, media tanaman, racun serangga, racun kulat serta baja fertigasi. So anggaran kos ni termasuk semua ni lah. So untuk pengairan berapa kosnya? Kalau polybag contoh kita nak guna 6, berapa kosnya? Macam gitu. Okey. Seterusnya kita tengok pula dari segi pengurusan sistem pengairan. Okey, sistem pengairan ni kita boleh gunalah sama ada kita nak guna sistem pengairan percikan, sistem pengairan kabus dan juga sistem pengairan titis. Kita ada 3 jenis sistem pengairan dekat sini. Okey, kita tengok satu persatu dahulu. Sistem pengairan percikan ni macam mana? Okey, sistem pengairan percikan ni kita gunakan semburan air yang kita lakukan ke udara daripada nozzle dan jatuh kepada permukaan tanah seperti air hujan. Macam kita pecik air, pecik air. Lepas tu air melambung naik dekat udara, kemudian dia akan jatuh kepada tanaman kita. Okey. Okey, air dari tangki dipam masuk dengan tekanan yang tinggi melalui nozzle yang berputar 360 darjah. Jadi dekat sini kita perlukan tekanan yang tinggi lah. Kalau tekanan rendah, maka air tidak akan disalurkan kepada tanaman kita. Sebab jenis sistem pengairan percikan ni kita kena ada tekanan yang tinggi. Tekanan yang tinggi barulah kita boleh pump air kita naik ke udara kan. So kita punya nozzle ni dia boleh berputar lah 360 darjah. Okey, kita tengok pula dari segi sistem pengairan kabus. Okey, sistem pengairan kabus ni kita gunakan nozzle yang lebih halus. Sebab apa? Sebab pengairan kabus kan kita nak air kita lagi halus. Lagi halus, sebab tu kita gunakan nozzle yang lebih halus untuk nak hasilkan semburan kabus. Sebab tu kita gunakan nozzle yang lebih halus. Okey. Selalunya lah sistem pengairan kabus ni lah banyak digunakan dalam tanaman sayur. Sebab apa? Kalau kabus ni tak adalah air yang dipecikkan tu air yang bertekanan tinggi akan merosakkan sayuran kita kan. Jadi kita gunakan sistem pengairan kabus ni pada tanaman sayuran. Okey. Seterusnya adalah sistem pengairan titis. Okey, sistem pengairan titis ni adalah kaedah pengairan secara terus kepada zon akar tanaman kita, iaitu kita punya tanaman lah kan. Kita masukkan pen penitis ni pada kita punya media tanaman. Okey. Untuk sistem pengairan titis kita menggunakan tekanan yang rendah sahaja dan juga kekerapan yang ditetapkan dengan penitis, iaitu kita letakkan timer kan untuk penitis ni bagi setiap selang masanya. Sistem pengairan titis ni adalah sistem yang paling berkesan. Sebab apa? Sebab kita dapat elakkan daripada penggunaan air yang berlebihan kan. Kalau macam sistem-sistem lain kita menggunakan air yang banyak, lepas tu tekanan yang tinggi. Kalau macam sistem pengairan titis ni kita menggunakan air yang sedikit sahaja, sebab kita menggunakan secara titis. Macam air yang perlahan keluar daripada paip tu kan, titik macam tu. Itu adalah sistem pengairan titis. Nampak dekat sini dia setitik akan masuk pada media tanaman dan diberikan terus kepada akar. Okey, jom kita buat langkah pemasangan pada kita punya sistem fertigasi. Okey, langkah yang pertama kita nak buat apa? Kita kena sediakanlah
kena sediakanlah dulu lakaran reka bentuk sistem vertigasi. Okey, contohnya awak dah lakar dekat sini kan, awak dah lakar sistem vertigasi awak yang macam mana awak nak. Kemudian, okey, daripada lakaran ni, barulah kita boleh teruskan kepada next step. So, dekat sini lakaran sangatlah penting. Di mana kita akan buat pemasangan berdasarkan lakaran yang kita lukis. Kalau kita buat lakaran, barulah kita ada idea kan macam mana kita nak pasang kita punya sistem vertigasi ni. So, lakaran. So, first kita kena buat lakaran. Yang kedua, kita kena potong pipe poli. Contohnya macam ni lah, kita potongkan pipe poli kita tu. Kita kena ukur dahulu panjang mana yang kita nak, lepas tu baru kita potong. Pastikan alatan tu alatan yang betul lah. Kita kena gunakan pipe pemotong PVC ni. Okey, seterusnya langkah yang ketiga, kita nak buat apa? Kita akan buat lubang untuk nipple pada pipe tetia. So kalau kita nak buat lubang ni, kita kena gunakan alat penebuk. Alat penebuk ni dia dah ada macam tajam dekat depan ni untuk kita nak tebuk lubang. Lepas tu dekat belakang ni ada fungsinya lagi untuk kita nak masukkan nipple. Nanti kita akan tengok macam mana dia masukkan nipple menggunakan alat penebuk. So nak tebuk kena pastikan ada alat penebuk ni lah untuk kita nak tebuk pipe kita. Okey, langkah yang keempat adalah penyediaan set penitis. Okey, jadi dekat sini kita akan gunakan tube mikro kan, tube mikro, nipple dan juga penitis. So tube mikro ni satu lubang kita masukkan dengan nipple, lagi satu kita masukkan dengan penitis. Okey, so kita dah ada penyediaan set penitis dekat situ. Langkah yang kelima, kita nak buat apa? Kita akan buat penyambungan pipe tetia pada set penitis pula. So macam mana kita nak buat? Kita kena sambungkan pada sub pipe yang ditebuk mengikut jarak yang kita nak. Contoh daripada jarak sini kepada lubang yang seterusnya tu berapa? Contoh 1 meter. So kita buatlah setiap 1 meter 1 meter macam gitu. So kita pastikan kita gunakan alatan yang betul lah, alat penebuk ni pada bahagian belakang ni kan. Dia sebagai pemegang untuk kita nak masukkan nipple kita pada pipe. Okey. Seterusnya kita tengok pula langkah yang keenam, iaitu langkah keenam ni adalah penyambungan pipe tetia pada pipe sekunder. Iaitu penyambungan pipe tetia pada pipe sekunder ni kita boleh lakukan dengan dua cara lah. Kita ada dua cara, iaitu kalau awak ada satu barisan tanaman dekat dalam polybag, jadi awak gunakanlah penyambungan L ni untuk kita nak buat bagi dia selari je kan. Okey, kalau sebaliknya kita gunakanlah penyambung T supaya kita punya pengaliran baja tu boleh bercabang macam gitu. Okey, seterusnya kita pergi kepada langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh ni kita akan buat pemasangan injap penahan pada pipe utama. Contoh macam ni lah. Kita masukkan sahaja injap penahan. Injap penahan ni untuk kita nak kawal air daripada tangki kita. Okey, seterusnya lepas kita dah pasang injap penahan, kita akan lengkapkan pemasangan pipe kita. Kita sambungkanlah. Kita sambungkan ke semuanya. Lepas ni contoh macam kita dah tebuk sini, antara jarak ni kita kena pastikan jaraknya adalah sama. Okey, seterusnya apa kita nak buat? Kita akan buat penyambungan saluran air keluar kepada pam air dengan tiub lut sinar dan juga pipe poli. So dekat sini kita gunakan pipe lut sinar untuk kita nak sambungkan pipe poli kepada kita punya pam air. Okey, seterusnya langkah yang ke-10, kita akan lengkapkanlah pemasangan pipe tetia kita, iaitu yang ni kan, kita gunakan, kita masukkan pam air kita dekat dalam tangki kita. Lepas tu keluarannya ni kita kena pastikanlah, takkanlah kita nak buat tegak ke atas kan, kita akan gunakan siku 90 ni lah supaya dia boleh sengit macam tu, boleh terkepak macam tu. Lepas tu kita gunakan, kita sambungkan dengan pipe poli. Okay, jadi dekat situ dah selesai.
Okey, seterusnya adalah langkah yang ke-11, iaitu kita akan pasangkan pam air kita pada alat pengatur masa. Kalau kita tak gunakan alat pengatur masa, kita tak boleh nak timing kan kita punya aliran pembajaan kita. Jadi kita letakkanlah, kita kena sambungkan dengan pengatur masa. Okey. So dekat sini pam air dan juga alat pengatur masa kita gunakan secara serentak lah. Okey, seterusnya langkah yang terakhir barulah kita lengkapkan penyambungan kita dengan sistem pengairan pada tangki. Tadi kita dah buat rangka apa semua kan. Lepas tu kita sambungkan dengan menggunakan siku 90. Kita sambung. Tadi kita dah buat separuh dekat sini kan. Okey, lepas tu kita sambungkan dengan siku 90 pada rangka yang kita dah buat tadi. So kita dah tahulah macam mana step-step nak buat pemasangan sistem vertigasi. Jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.